macam pen ke untuk tulis-tulis? Ada tak yang guna yang tu? Tak. Tak ada, okey tak apa. Kalau ada, ramai ada, cikgu nak guna satu apps micro whiteboard tu. So kamu boleh lukis jawapan kamu sebab bila kita belajar bahagian ni formula struktur ni memang kamu kena melukis. Okey, tapi tak apa, jangan risau. No worry. Yang penting kamu dengar betul-betul penerangan cikgu. Jadi malam ni kita nak sambung tajuk kelas semalam. Okey, semalam kita belajar tentang formula molekul dengan formula molekul dengan penamaan untuk ke-55 siri homolog. Jadi malam ni kita nak sambung dengan formula struktur. Okey, so kita lihat modul kita muka surat 95. Okey, kita tengok dekat latihan 6. Okey, dia minta kita lukis formula struktur. Okey, kalau cikgu laju, tolong remind, bukan tegurlah cikgu. Cikgu laju lah tak faham. Cakap macam tu. Tak apa, cikgu tak kerja hati pun. Okey, so kita lihat dahulu. Okey, cikgu cuba besarkan. Okey, so kita lihat dahulu untuk kumpulan siri homolog yang pertama iaitu alkana. Okey, so dalam nak melukis formula struktur, perkara pertama kamu kena tahu dia punya formula molekul. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, okey, kalau kita lihat di sini, okey, propana. So propana adalah C3H8. Okey, C3H8. Jadi macam mana kita nak melukis formula struktur? Okey, first kita mulakan dengan C, karbon. Okey, so ada 3 karbon. Jadi 1, 2, 3. Okey, jadi kenapa mana pen cikgu banyak-banyak ni? Sekejap ya, cikgu tambah pen sikit. Okey, so kalau kita tengok, kalau kita tengok dekat sini, dia ada 3 karbon. Jadi ini apa? Inilah ikatan. Okey, cikgu dah terangkan yang tentang ikatan tunggal perkongsian kovalen semua tu dah kan? Tajuk yang lepas. Dah. Okey, so dah faham lah kalau macam tu. Okey, jadi sekarang kita dah lukis karbon, jadi sekarang kita nak letak hidrogen. Jadi ingat semula satu karbon, satu karbon ni dia boleh ada 4 ikatan. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey, yang karbon antara karbon tu pun satu ikatan. Karbon yang kedua 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, so setiap karbon boleh ada 4 ikatan. So dekat ikatan itu kita letak hidrogen. Sekejap ya. Macam tebal sangat cikgu rasa mata pen cikgu. Okey, so hidrogen. Ada berapa hidrogen? Ada 8. Jadi 4, 5, 6, 7, 8. So itulah propana. Okey, ini kita katakan formula struktur bagi propana. Okey, faham tak untuk yang pertama ni? Faham. Yang lain? Faham Okey. Kalau ada soalan cepat-cepat tanya ataupun boleh angkat tangan ataupun tanya dekat ruangan chat. Kalau saya tak perasan, minta kawan-kawan tolong inform lah cikgu ada soalan dekat ruangan chat. So cikgu akan tengok dekat ruangan chat nanti. Okey, seterusnya kita lihat pula yang kedua iaitu butana. Okey, butana. So butana ni formula molekul dia adalah C4H10. Okey, C4H10. Jadi first step kita kena lukis karbon dia. So karbon dia ada 4 karbon. 2, 3, 4. Okey, so setiap karbon ada 4 ikatan. Okey, so kita letak hidrogen dekat setiap ikatan itu. Okey, so inilah formula struktur untuk
alkana. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, yang ketiga kita dia dah bagi kat kita pentana. Okey, dia bagi nama je pentana. Okey, cikgu naikkan sikit ya. Okey, so dia tak bagi pun dekat kita formula molekul. Jadi kita kena cari dulu formula molekul pentana tu apa. So apa formula molekul untuk pentana? Siapa tahu? C5 H2N Mhm. tambah 2. So H dia 12. Yes, betul. Bagus. So formula ARM tu kamu kena hafal ya. Saya pun memang hafal sampai sekarang. Okay. CnH2n tambah 2 jadi C5H12. Jadi first step kita kena buat apa? Nak lukis apa dahulu? Susun karbon. Susun karbon. Okey, cikgu nampak Razi dah masuk. Okey, yang baru masuk tu jangan risau, saya baru je mula. So tolong fahamkan betul-betul. Ini contoh yang ketiga untuk formula struktur So C5H12. Jadi kita first kali kita lukis dahulu C tu ada 5. 1 2 3 4 5. Okey. So cikgu cakap lagi sekali, setiap karbon ada ada 4 ikatan. Jadi 1, 2, 3, 4. So karbon ni pun 1, 2, 3, 4. So karbon yang ketiga 1, 2, 3, 4. Karbon yang keempat 1, 2, 3, 4 dan karbon yang kelima 1, 2, 3, 4. So ikatan-ikatan yang hujung ni kita letaklah hidrogen. So hidrogen mesti ada 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, boleh tak sekarang? Faham tak? Faham. Cikgu dia cuma kena ikut nombor dia je kan? Kita lukis ikut nombor dia je. Sebab itulah penting kita kena tahu formula molekul. Okey, apa benda formula molekul ni? Inilah formula molekul. Bilangan atom sebenar dalam sesuatu sebatian. Okey, yang baru masuk ada soalan nak tanya? Okey, tak ada. Okey, seterusnya kita lihat siri homolog yang kedua iaitu alkena. Okey, apa formula alkena? CN H2N. Okey, CnH2n. Okey, jadi sekarang the first question dia minta kita lukis propena. Okey, propena. Jadi ingat kumpulan berfungsi untuk alkena adalah double bond. Okey, jadi at least mesti ada satu double bond. Untuk silibus kamu ada satu double bond sahaja Nanti ada bila kamu belajar yang lebih tinggi baru kamu nampak ada sebatian yang ada 2 ikatan ganda 2, 3 ikatan ganda 2. Okey, untuk sekarang ni kamu belajar untuk satu dahulu ikatan ganda 2 itu. Okey, jadi sekarang dia C3H6. C3H6. Okey. So first step dia kita buat dahulu bilangan karbon itu. Okey, so bilangan karbon ada 3, 1, 2, 3. Kita lukis dahulu 3. Okey. So sekarang tadi cikgu kata alkena dia berbeza sikitlah dengan alkana. Alkana semua ikatan tunggal. Alkena dia mesti ada at least satu double bond. Jadi dekat mana double bond itu biasanya kita akan letak dekat karbon yang pertama. Apa benda karbon pertama ni cikgu? Ni karbon pertama. Karbon 1, karbon 2, karbon 3. Okey, kita mulakan. Boleh je nak mula dari belakang pun boleh. Contoh cikgu buat. 1, 2, 3. Cikgu nak letak double bond kat sini pun boleh. Jadi kita akan kira ni karbon 1, ni karbon 2, karbon 3. Okey, boleh ya. Ke depan, ke belakang tu semua boleh. Tak ada masalah. Tapi kita kena ikut urutan lah dalam kita nak numbering karbon tu karbon berapa. Okey, jadi kita lihat C3H6. So kita letak ikatan yang lain. So dekat sini dah ada 1, 2, 3, 4. Okey, karbon kedua tu 1, 2, 3, 4. So
Double bond tu dikira dua ikatan ya. So karbon yang pertama ni dia dah ada dua ikatan, jadi kita hanya perlu tambah lagi dua ikatan. Nak letak atas ke bawah ke terpulang, tak kisah. Okey, kemudian baru kita lukis dia punya hidrogen. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faham tak? Faham. 1, 2 ni tak payahlah tulis, tak payah. Itu cikgu saja je nak terang dekat kamu. Okey, seterusnya butena. Okey, butena. Apakah formula molekul untuk butena? C4H8. 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 Bagus ya. Okey, jadi kita lukis berapa karbon? Ada Karbon 4. 8. Karbon ada 4. Hidrogen ada 8. Karbon. So cikgu letak double bond kat sini. Cikgu boleh tak nak letak double bond dekat tengah-tengah? Tak nak lah letak kat sini, nak letak dekat tengah-tengah. Boleh, tapi nama dia butena. Okay, so kalau butena ni kita anggap karbon tu duduk ikatan double bond tu letak dekat karbon yang pertama. Okay, nanti kita akan jumpa ada but 2Na, but 3. Ada beza ke cikgu? Ada beza. Susunan dia. Oh. Ada beza. Kalau karbon tu kalau ikatan ganda 2 duduk kat sini, nanti nama dia akan berubah. Okay. Kalau karbon duduk dekat sini, ikatan ganda 2 letak dekat depan, nama dia but 1Na. Okay. Dan yang nama spesifik tu cikgu akan ajar selepas ni. Sekarang cikgu cuma nak kamu tahu formula struktur dahulu. Okay, fahamkan betul-betul. Sebab tu cikgu guna nama butena aje. So butena tu kita anggap ikatan ganda 2 tu berada pada karbon yang pertama. Okay. So kita lukis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so hidrogen dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa lebih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa salah? Ni dah 5 ikatan. Perasan tak kalau saya letak 1 jadi 5 ikatan dah kan? 1, 2, 3, 4, 5. So sebenarnya salah ni. Tak ada pun. Saya dah terlepas. Okey. Faham tak? Faham. Okey. Apa kata yang ketiga kita buat bersama-sama? Okey, kamu buat dahulu. Kemudian kamu bandingkan jawapan kamu dengan cikgu. Ni kalau dekat sekolah, dekat kelas, cikgu suruh lukis kat depan ni sorang-sorang. So, kamu buat dulu. So, buat sendiri tengok dekat modul tu. Kemudian kamu bandingkan jawapan kamu dengan jawapan cikgu. So, kalau jawapan kamu dengan saya tak sama, maknanya kamu belum cukup faham dan tanya cikgu, kenapa saya macam ni? Okay, tolong. Okay, so first kamu kena tahu formula molekul untuk pentena. Pentena berapa formula molekul dia kelas? C5H10. C5H10. Okay, betul. Jadi lukis. Okay, cikgu lukis cikgu punya, kamu lukis kamu punya. Jangan tengok jawapan cikgu. Mestilah nak tengok depan mata kan? Tak apa, cuba jangan tengok. Okay, sama tak jawapan kamu dengan jawapan cikgu? Sama. Sama, okay. Ada tak yang tak sama? Okey. Alright, cikgu harap semua sama. Kalau ada masalah tanya cikgu tahu. Okey, seterusnya alkuna. Alkuna. Apa formula untuk alkuna kelas? Haizil, apa formula untuk alkuna? CN H 2N tolak 2. Okey, bagus. Betul Okey, CnH2n tolak
2. Okey, sekarang dia suruh kita lukis formula struktur untuk air tuna. So air tuna adalah C2H2. Okey, C2H2. Okey, untuk yang baru masuk malam ni kita buat untuk formula struktur. Okey, jadi sekarang cikgu dah masuk siri homolog yang ketiga iaitu alkuna. So nanti untuk alkana dan alkena kamu rujuk video yang cikgu akan sharing besok ya. Okey. So C2H2. So macam mana kita nak lukis? Sama je macam alkana dan alkena, kita kena tengok bilangan karbon. Okey, so bilangan karbon dekat sini ada 2. Jadi kita lukis 1, 2. So kalau 2 kita kena letak ikatan double bond tu ikatan triple bond. Triple bond tu kita letak antara karbon 1 dengan 2. So 1, 2, 3. Sebab alkuna dia punya kumpulan berfungsi adalah ikatan ganda 3. So bila kita dah letak ikatan ganda 3 kat sini, jadi setiap karbon ni hanya free lagi satu ikatan. So yang satu ikatan tu kita barulah isi hidrogen. Jadi ada 2 karbon, 2 hidrogen. Okay, alright, seterusnya butuna. Okay, butuna. Apakah formula molekul untuk butuna? C4H6. C4H6. Okay, bagus. Betul, C4H6. Jadi lukisan dia macam ni lah. 1, 2, 3, 4. Okay, so biasanya kita akan letak ikatan ganda 3 tu dekat depan. Okay, so 3. Jadi yang lain tu 1, 1, 1. So cukupkan 4 ikatan untuk setiap karbon. Okey, ikatan yang kedua ni salah. Okey, yang kedua tu dah tak boleh lah. Cikgu nak letak dekat bawah. Saja. Boleh je nak letak dekat atas, tak salah pun saja je saya nak letak kat bawah. Okey, jadi kita lukiskan hidrogen ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dah berjaya. Okay, so yang pentuna cikgu nak kamu buat sendiri. Kemudian kita bandingkan jawapan bersama-sama. Jadi pentuna formula molekulnya adalah C berapa kelas? C5H8. Yes, C5H6. H6 ke H8? H8 kan? H8. Okey, so kita lukis karbon. Okey, kita lukis karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so kita letaklah ikatan ganda 3 kat sini. Jadi sini ada lagi 1. So 3, 4. Okey. So hidrogen dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sama tak jawapan kamu dengan jawapan cikgu? Cikgu, sebenarnya saya nak tanya yang dekat butuna tu. Okey, boleh. Yang mana? Cikgu kan cikgu tulis C triple bond kan. Lepas tu sebelah tu kan C kan. Kan cikgu buat hidrogen tu dekat yang karbon yang pertama ke bawah. Kalau saya buat untuk hidrogen yang kedua dekat karbon yang nombor 2 tu boleh ke? Sekejap. Cikgu, macam mana? C yang pertama tu kan cikgu letak H kan. Lepas tu yang C kedua tu kalau saya letak H kat bawah dia boleh ke? Macam ni Tapi saya Kalau- padam lah salah satu yang mana-mana tu. Oh, contoh macam ni Tak boleh kan cikgu sebab dia dah jadi 5. Pandai Razi. So okey, okey, bagus. Cikgu suka Iman tanya soalan ni. Bila kamu salah, nanti kamu akan ingat. So bila kamu letak hidrogen kat sini, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. So dia dah ada karbon yang ini dia dah ada 5 ikatan kan. Tak boleh lah karbon ni Islam bagi dia kahwin 4 je. Tak boleh kahwin 5, haram. Okay? So tak boleh. Terima kasih cikgu. Alright. Okay, so kita letak kat sini balik. Okay, ada soalan lagi tak nak tanya? Kamu kena tanya tau, macam Iman tadi tanya. So bila kamu tanya, barulah kamu nampak. Barulah cikgu tahu kamu faham. Kalau kamu senyap je, entah faham ke entah tidak. Okay, so, kalau ada soalan, mesti tanya. So kelebihan bagi pelajar yang ada internet yang bagus. So kelebihan dia, kalau kamu rajin, insyaAllah boleh. Sebab sebenarnya lagi senang belajar macam ni.
boleh sharing terus kan. So kita ada banyak masa kat rumah, boleh ulang kaji. So kalau tak faham cikgu, boleh tak kita nak Google Meet sekejap. Tapi cikgu, saya tak nak Google Meet ramai-ramai. Saya nak Google Meet 2 orang je dengan cikgu. Boleh tak? Boleh. Kalau cikgu free, kamu free. Boleh je kita buat. Okay? Okay, seterusnya soalan D, alkohol. Okay, suri homolog alkohol. Okay, kelas, apakah formula untuk alkohol? Cikgu nak panggil lah, senyap je yang lain ni. Dania. Dania, formula untuk alkohol apa Dania? CN H Mhm. 2N tambah Mhm. 1 Tu je. OH. Jangan lupa kumpulan berfungsi dia OH. Okay, thank you Dania. Okay, jadi etanol. Okay, dekat sini dia bagi the first one is ethanol. So ethanol adalah C2H5OH. So sama juga macam yang lain. Kita lukis bilangan karbon dahulu. So karbon ada 2. Okay, karbon ada 2 dan kita letak ikatan antara karbon. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kamu jangan lupa dia ada OH. Okey, kumpulan berfungsi dia adalah OH. Jadi, jadi OH ni, OH ni kita letak dekat hujung. Selagi tak ada, kalau dia tak letak nombor dia, kita letak je kat hujung. So OH dan yang lain-lain tu kita isikan dengan H. Okey. OH memang letak kat ujung cikgu, tak boleh letak atas bawah. Okey, kamu nak letak dekat sini Contohlah contoh. Boleh? Tak ada masalah. Okey. Boleh je, tak ada, tak larang. Okey, kalau cikgu letak OH tu macam ni. Sekejap Boleh tak? Oh, tak ada jawapan, so maknanya tak pastilah. Cikgu susun terbalik tu. Susun terbalik ataupun macam ni. Boleh tak? Tak boleh Okey, Sharon, kenapa tak boleh? sebab dia kena H bukan Sebab ikatan ni nampak tak seolah-olah ikatan ni dia berikat dengan H. Lepas tu H pula berikat dengan O. So maknanya dekat sini H ni seolah-olah dia dah ada 2 ikatan. Cikgu cakap H tak boleh ada 2 ikatan. Dia cuma boleh ada 1 ikatan sahaja sebab dia ada 1 elektron valence. Jadi tak boleh tulis macam ni. Kalau O tak apa sebab O dia ada 2 elektron valence. Okay, dia ada 2 elektron valence. So dia boleh kat sini. Okay, so sebab tu kita kena tulis ikatan tu mesti dekat O. Okey. Seterusnya kita buat untuk butanol. Okey. Untuk butanol, kita kena buat dulu formula molekul. Okey, apakah formula molekul butanol? C4H9OH. C4H9OH. Okey, C4H9OH. Okey, betul. So kita lukis dia C. Okey, so ada 4 karbon. Okey, so kita buatlah ikatan. Okey, so nak letak dekat mana OH ni? Nak letak dekat sini. Okey. Cikgu boleh tak kalau OH ni okey, OH ni saya tak nak letak lah kat sini, saya nak letak kat sini. Boleh tak? Boleh tak nak letak kat bawah tu? Boleh kan cikgu? Ke saya salah? Boleh. Betul, boleh. Okey, ataupun saya nak letak dekat sini, dekat karbon yang kedua. Boleh tak? Tak pasti. Tak pasti. Okey. boleh kot
Boleh kot. Okey, dia je punya jawapan depends on nama. Okey, kalau dia butanol, kalau dia butanol, kita anggap dia butan satu ol. Okey, butan satu ol bermaksud dia duduk dekat sini. Karbon yang pertama. Okey, sama ada dekat sini atau dekat hujung sini. So itu adalah karbon pertama. Faham? Tapi kalau dia letak dekat sini, tengah-tengah ni butan 2 ol, sebab butanol ni dia boleh banyak butan 2 ol. Okey. So dia tak boleh letak kat hujung karbon yang hujung, dia duduk kat karbon yang kedua. So kedudukan kumpulan hidroksil tu, OH tu, dia depends on nama dia. Okay, so sekarang cikgu tak tekan lagi, cikgu tak tunjuk contoh yang macam nama tu sebab kita baru nak belajar lukis formula struktur. So kita ikut je lah satu ol. So dia duduklah dekat sini. Okay kelas, faham ya? Okay, seterusnya pentanol. Okay, pentanol adalah C5H berapa? H11. H11OH. Jadi kita lukis dia 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So, yang paling hujung ni adalah OH. The rest tu adalah H. Ada 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, cikgu naikkan sikit skrin. Okey, boleh ya? Okey. So sekarang kita nak tengok pula asid karboksilik. Okey, untuk asid karboksilik, dia punya formula adalah CnH2n tambah 1 COOH. Okay, itu formula dan ikatan, dia punya kumpulan berfungsi dia adalah karboksilik. Karboksilik pula. Apa nama dia punya kumpulan berfungsi adalah karboksil karboksilik tu nama dia. Karboksilik itu C double bond O OH. C double bond O OH. Okay, first kita nak lihat dahulu untuk asid etanoik. Okay, asid etanoik dia punya formula molekul dia CH3COOH. Okay, jadi kita lukis dahulu dia punya kumpulan berfungsi iaitu kumpulan karboksil tu. So C double bond O OH. Okay, so ikatan dia yang ini baru kita gabungkan dengan C. Okay, baru kita ikatkan dia dengan CH3. Macam tu. Okay, boleh tak? So inilah kumpulan berfungsi tu. Karboksil. Okay. Cikgu, Ya. saya tak faham. Okey, tak faham. Tak faham yang bahagian mana Isma? Start daripada mula untuk yang ni. Untuk yang ni. Okey, cikgu padam ya. Alright. Okey, first kamu kena tahu karboksilik, asid karboksilik ni dia punya formula dia CnH2n tambah 1 COOH. Di mana N itu N itu bermula daripada 0, 1, 2 dan seterusnya. Itu kamu kena tahu. Dan yang kedua kamu kena tahu dia punya kumpulan berfungsi. Okey, kumpulan berfungsi dia adalah ini. Cikgu padam juga yang ni. Okey, kumpulan berfungsi dia adalah C double bond O OH. Okey, dan ada ikatan lagi satu. So, 4 ikatan kan. Okay, so first dia suruh kita buat untuk asid etanoik. So, dia dah bagi dekat kita, apa nama? Formula molekul iaitu asid etanoik CH3COOH. So, first kali kita kena lukis dia punya kumpulan berfungsi. Yang ni, COOH ni. Kita lukis yang tu dulu.
C double bond O, OH. Itu adalah untuk COOH. Cara nak lukis dia C double bond O, OH. Okey, kemudian baru kita lukis yang CH3 ni. Okey, baru kita lukis CH3 iaitu CH3 adalah satu C berikat dengan 3 hidrogen. Okey, sekarang jelas sikit tak Isma? Cikgu, kenapa buku teks COH? Sekejap. OH dia ada macam terasing tu. Sekejap. Cikgu rujuk buku teks. Cikgu lupa pula nak buka buku teks. Muka surat berapa ya? 71. 71. Oh, macam ni buku teks macam ni betul lah tu. Dia nak tunjuk ikatan O dengan H tu. Kalau tak nak tunjuk pun boleh. Okey, kalau tak nak tunjuk pun boleh. Kamu lukis je OH macam tu. Sama juga macam kes alkohol tadi ni. Sama je. So sepatutnya dia kena buat. Okey, sepatutnya alkohol ni pun samalah. O ikatan dengan H. Tapi nanti bila banyak sangat dash tu kan jadi pening kan. So kita sekalikan je OH. So dua-dua tak salah. Buku teks tak salah. Yang cikgu terang ni pun tak salah. Dua-dua boleh. Okay? Bagus. Bila ada soalan macam tu cikgu suka sekurang-kurangnya kamu nampak. Kamu nampak. Okay. Seterusnya adalah asid propanoik. Okay. Apakah formula molekul untuk asid propanoik kelas? CH5, C2H5, COOH. C2H5COOH macam tu. Okey, so kita lukis dahulu ikatan double bond COOH tu. Kumpulan berfungsi. So C double bond O, OH. Idola. Siapa idola tu Anas? Oh, idola. Okey, siapa idola tu? Razi lah Dia tu. mention Razi. Dah agak dah tu. Main je korang. Okey, tak apa lah. Tengok sini. Okey. So sekarang C double bond OH. Kemudian baru kita lukis yang ini. C2H5. So C2H5 ada 2 C. Okey, ada 2 C So setiap C tu dia akan berikat dengan hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 hidrogen. Faham tak? Faham. Okay. The last part kita buat bersama-sama untuk asid butanoik. Kamu buat dekat buku kamu dan cikgu buat dekat paparan cikgu. Kemudian kita semak betul atau salah. Okay. Sama tak jawapan cikgu dengan jawapan kamu? Sama. Sama Boleh ke saya nak letak OH ni dekat sini? Cikgu saya tanya. Contoh yang double O tu kan. Boleh tak saya buat satu-satu, maksudnya macam C belah kanan tu O, bawah pula O. Macam ni Sekejap. Macam tu? Tak boleh. Haram. Tak boleh sebab dekat sini ada satu O je. Sini kan ada 2 O je kan. So kalau awak buat macam ni dia dah jadi 3 O dah. Dia akan jadi C. Okay, dia akan jadi kumpulan berfungsi tu dia akan jadi COOH. Dia dah ada 3 O. So tak boleh. Okay. So dia mesti C double bond O. Faham tak Syarun? Okay, faham.
Faham Okay, good question. Tak apa, bertanya je. Kalau kamu rasa, boleh tak macam ni? Boleh tak? Tanya. Supaya lepas ni tak adalah kamu salah kan? Biar tanya sekarang. Okay, Anas. Okay tak Anas? Boleh faham tak? Boleh follow tak malam ni? Boleh. Boleh. Lain macam suara Anas Okay. So sekarang kita tengok siri homolog alkana. Okay, so cikgu ulang balik je semula. Okay, alkana dia punya jenis hidrokarbon dia adalah hidrokarbon tepu. Sebab apa kita kata dia tepu? Sebab dia wujud ikatan kovalen tunggal antara atom karbon. So kita dah tak boleh nak tambah-tambah lagi dah sebab dia dah penuh dah hidrogen tu. Dan kumpulan berfungsi dia adalah ikatan kovalen tunggal antara atom karbon dan formula AMP dia adalah CnH2n tambah 2 yang mana N bermula daripada 1. Okey, sebenarnya kalau kamu antara sedar dengan tak sedar dalam kehidupan harian kita memang kita menggunakan alkana. Okey, siri homolog alkana ni. So contoh dia, kamu nak masak dekat dapur kan. So sebenarnya gas butana tu adalah C4H10 adalah daripada kumpulan alkana. Manakala dekat lapisan kulit lapisan nipis berlilin pada kulit buah-buahan itu pun adalah salah satu alkana. Okey, lagi satu kalau gas daripada kita buat pengkomposan sisa makanan, kalau siapa yang pernah buat pengkomposan sisa makanan, dia akan ada satu gas yang terbebas apabila sisa makanan itu terkompos atau terurai. So gas itu kita panggil gas metana. Okey. Ini adalah formula struktur untuk metana. Ini dalam bentuk model molekul 3D. So ahli pertama metana, cara kita nak menamakan dia pun cikgu dah terang dah sebenarnya yang ini. So kita depends on N itu berapa. Kalau N 1, nama ahli dia adalah met. So sebabkan dia adalah alkana jadi dia adalah metana. Patutnya metana. So kita gabung jadi metana. Okey, jadi kita nak lihat dekat sini. Ni baru kita nak namakan lagi. So tadi kamu dah belajar tentang penamaan dengan struktur. So it's lagi senang lah untuk kamu buat latihan yang ke-7. Okey, so latihan 7 kita lihat dia suruh minta kita bagi nama. Okey, dia bagi kita formula struktur dan kita namakan dia. So kumpulan yang soalan 7, latihan 7.1. Apa nama dia? Propana. Cikgu macam dengar ada someone tengah bagi jawapan tapi perlahan sangat suara dia. Tapi saya tak perasan siapa. Okey, propana, bagus, betul. Yang kedua? Butana. Butana. Okey, cara dia, kalau tak tahu lagi, cara dia kamu kena tengok bilangan karbon terpanjang. Okey, so macam satu ni, 1, 2, 3. So ini pun sama, 1, 2, 3, 4. Tak kisahlah dia bengkok ke, dia condong ke, janji selagi dia bersambung, kita panggil itu rantai panjang. Jadi ini adalah butana. Okey, yang ketiga? Pentana kan cikgu? 1, 2, 3, 4, 5. Betul, pentana. Tapi nampak tak yang hujung ni dia lukis macam ni? Dia tak buat dah 4 ikatan tu. Dia terus dia gabung. Macam ni pun boleh ya. Macam ni pun boleh. Ini pun kita panggil formula struktur juga. Okey. Ada soalan nak tanya tak untuk yang ini? Okay. So kalau tak ada, kalau tak ada kita lihat yang B ni. Okey, yang B ni ada penambahan sikit. Penamaan alkana untuk kumpulan alkil. Ni. Okey, yang ni kamu highlight sikit lah dekat buku kamu. Okey. Yang ni, sekejap. Saya ada bagi. Okey, untuk yang ini, cikgu ada buat satu lagi slide asing. Okey, penamaan alkana untuk kumpulan alkil. Okey, ini adalah modul muka surat 96 tadi. Okey, so the first one is metil. Okey, metil ini dia adalah kumpulan alkil kita panggil dia kumpulan alkil. So apakah formula molekul untuk alkil? So dia mesti ada satu ikatan. Okey, ini ikatan CH3.
So kalau ikatan macam ni, dia ada cabang CH3 ni, so dia adalah kumpulan alkil. Okey, kumpulan alkil. Manakala kalau yang kedua etil, okey, etil dia ada 2 C. So dia adalah C2H5. Okey, C2H5 ataupun kita boleh lukis dia CH2 CH3. Dia macam etana. Okey, dia macam etana tetapi karbon yang first tu dia ada 2 hidrogen sahaja. That's why kita panggil dia etil. Okey, kalau kloro dia mesti Cl. Cl klorin tu dia berikat dengan karbon. Kloro. Kalau bromo, okey, Br. Bromin, dia bromin berikat dengan sebatian karbon. Kalau iodo, okey, iodo I. Fluoro F. Fluorin. Okey. Kenapa saya terang yang ini? Sebab sekejap lagi kita akan guna. Okey, kita akan guna dia semasa kita nak namakan. Okey, jadi kita lihat latihan 8. Okey, latihan 8. Namakan sebatian berdasarkan formula struktur. Okey, dia suruh kita namakan. Okey, cikgu tunjuk yang pertama Okey, so kalau kamu lihat yang pertama ni, okey, kalau kamu lihat yang pertama, dia ada satu kumpulan halida kat sini, Cl. Okey, dia ada satu kumpulan halida di sini iaitu Cl. Okey, jadi macam mana kita nak tulis nama dia? Okey, cara kita nak tulis nama dia, sekejap Okey, first kita kena letakkan dulu, kita kena kira dulu karbon tu. Okey, karbon 1, 2, 3. Okey, karbon 1, 2, 3. Okey, cikgu besarkan sikitlah supaya semua nampak jelas sikit. Okey, boleh nampak kan? Okey, so karbon 1, 2 dan 3. Jadi, kloro tu dia duduk dekat karbon yang keberapa kelas? 2. Dia duduk dekat karbon yang kedua. Jadi kita tulis nama dia 2. Okey. 2 sempang kloro. Mesti tulis macam ni. 2 sempang kloro. Okey. And then baru kita tengok karbon tu ada berapa karbon? 3. 3 karbon. Jadi dia akan jadi 2 kloro propana. Okey, 2 kloro propana. Faham tak? Faham. Macam tak berapa nak jelas sangat. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, so dekat yang kedua ni dia ada 3 karbon. 1, 2, 3. Okey, tetapi disebabkan dekat sini cikgu nampak ada bromin ataupun bromo. Okey, bromo. Bromin tu 2 kan? 1 kita panggil bromo. So kita tak boleh letak sini sebagai 3. Cikgu kena padam. Sebolehnya kita jadikan ini karbon yang pertama yang ada kumpulan lain. Okey, karbon yang ada kumpulan lain itu sebagai karbon yang pertama. Jadi sini 1, 2, 3. Jadi nama dia adalah 1. 1 ini merujuk kepada kedudukan karbon yang berikat dengan bromo. Okey, so 1 bromo. So dia ada 3 karbon kan? Jadi dia adalah propana. Cikgu, saya nak tanya. Okey. Macam mana kita nak tentukan kedudukan karbon tu? Macam cikgu tulis tu 1, 2, 3 tapi start dari kanan, yang belah sana pula start dari kiri. Okey, bagus soalan tu. Okey, contoh cikgu buka yang ni balik. Okey, boleh je cikgu letak dari belakang pun boleh. Kalau macam 3 karbon macam ni, so 1, 2, 3. So bila cikgu ubah, cikgu kira dari belakang, kloro ni tetap dekat karbon yang kedua. So tak ada masalah. So okey lah nak letak depan ke belakang. Tetapi untuk contoh yang kedua,
Okey, untuk contoh yang kedua, kalau saya kira dari depan 1, 2, 3 kan. Nanti bromo ni dia akan kita kira duduk dekat karbon yang ketiga. Jadi dia akan jadi nama dia 3 bromo propana. Okey. So seboleh mungkin dalam penamaan EUPAC kita kena ambil kira karbon terendah. So kumpulan alkil atau kumpulan berfungsi tu mesti duduk pada karbon yang paling rendah nilai dia, iaitu karbon 1 lah. Okey. Faham? Baik, faham. Okey. Sini cikgu padam So sini kena letak 1, 2, 3. Okey, seterusnya. Okey, ya. Saya ada soalan. Okey. Kalau kita letak 3 kan, 3 bromo propana, kira salah ke? Salah. Okey. Okey. Cikgu, Ya. tengok nombor 4. Tengok nombor 4. Nombor 3 tak tengok. Ha? Nombor 4 tu confuse lah. Nombor 3 tak tengok lagi. Nombor 3 tak bincang lagi. Oh ya, sorry. Ha, Saya dah buat lah. Oh, dah buat dah. Okey, bagus. Dah buat tu bagus. Okey, kita buat yang ketiga kejap Alright. Yang ketiga, kita kena kira bilangan karbon dahulu. 1, 2, 3. Alamak, dekat karbon 3 ni ada boleh sini ke, boleh kiri ke kat bawah kan? Betul tak? Okay, cikgu cuba dulu ke kiri. So 1, 2, 3, 4 kat sini. Okay, kalau cikgu ke bawah, katakanlah cikgu pergi ke bawah, 1, 2, 3, 4. So sama je kan? Betul tak? Maknanya rantai karbon panjang dia sama je 4. So jadi, boleh ambil ke bawah atau ke atas. Bila cikgu ambil ke bawah ini, bila cikgu buat ke hujung, bermaksud dekat karbon yang ketiga ni, dia ada kumpulan metil. Betul tak? Faham tak? Faham. Faham, Tengok dekat okey. jadual tu kan. Okey. Tengok dekat jadual. So ini adalah metil. Jadi kita kena namakan dia 3 metil butana. Betul tak? Razi, awak dapat jawapan apa? Bukan kena paling kecil Kan cikgu kata kena paling kecil. Saja saya nak tengok kamu. Okey, betul lah tu. So tak boleh lah, salah lah saya ni kan. So 1, 2, 3, 4. Betul? Betul. So sebenarnya bukan 3, 2. Saya saja je nak tengok kamu alert ke tak dengan saya terang tadi. So kamu kena tengok kat sini, ini adalah 2 metil butana. Okey? Jom kita tengok nombor 4 yang Razi tak sabar tadi tu. Okey. Razi dapat jawapan apa Razi nombor 4? Tak jawab. Saya skip tak nombor jawab. 5-6. Skip terus nombor 5-6. Okey, mari kita tengok. So dekat nombor 4, okey, dia ada 1 fluoro kat sini. Okey, dia ada 1 fluoro. So kita tahu ada kumpulan fluoro kat situ, jadi kita kena nomborkan dia dulu. Jadi disebabkan fluoro kat sini, so cikgu letak sinilah 1. Okey, alkana kita kena tengok kumpulan penukar ganti dia yang ada. Okay, kita tengok kumpulan penukar ganti. Tapi kalau macam alkena, alkohol, alkuna, kita kena tengok kumpulan berfungsi untuk nomborkan karbon tu. Okay. So 1, 2, 3, 4. Dia ke bawah kan? So kita ke bawah lah kira dia. Jadi dekat situ karbon panjang dia adalah 4. Jadi nak namakan dia, okay, dalam nak namakan dia 1 dash fluoro. 4 butana. Betul tak jawapan cikgu? Ke ada yang dapat jawapan lain? Saya pun tak pasti untuk yang ni. Tak Memang pasti kena, untuk... Cikgu, memang kita kena letakkan nombor 1 tu dekat F Maksud saya kita tak boleh letakkan yang dekat yang ada 2 C tu tak boleh. Kita kena letak dekat situ sebab kita kira karbon terendah. Oh ya, betul-betul. Astaghfirullahalazim. Sorry cikgu, sorry.
It's okay. Cikgu suka bila tanya. Alright. So kita tengok pula yang kelima. Okay, kelima, Razi dapat jawapan apa? Tiga Mhm. tu metil pentana. 3 metil pentana. Yang lain dapat jawapan apa? Okay, thank you Razi. Yang lain? So nampaklah dekat sini ada metil kan? Sebab karbon, rantai karbon dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so jadi memang betul lah jawapan Razi 3 metil pentana. Okay, bagus Razi. Okay, yang lain faham tak? Dapat sama tak? Sama. Sama. Okay, seterusnya yang kelima. Okay, yang kelima adalah apa nama dia ni yang kelima? Cepat cikgu tunggu jawapan. Satu etil butana cikgu. Okay, 1 etil butana. Yang lain? Betul tak 1 etil butana? Betul. Betul. Okay, kamu kira 1, 2, 3, 4 macam tu? Okay, cikgu pecahkan saya sikit. kira dari kanan. Oh sorry. Kamu kira dari kanan. 1, 2, 3, 4. Betul-betul dari kanan. Okey. Sekejap ya. Cikgu buka ikatan etil tu. C. Okey, ni yang etil Sekejap. Yang etil tu cikgu guna pen biru. C. Okey. So dia macam ni lah. H. Sebab soalan ni jahat tau. Dia suka bagi student keliru. Jawapan saya salah lah. Aduh. Kan. Sorry cikgu. So tak perasan. yang H2 ni, okay. Cikgu buka. Okay, Iman dah nampak dah. Yang lain nampak lagi tak? Okay. So ini, yang apa nama? Yang ini, sama tak dengan yang ini? C2H5. Sama kan? Sama. Sama, cuma dia besarkan je. Sama, cuma yang dekat soalan tu dia dah compact kan. Dia dah tulis dalam bentuk macam tu. Okay, dia tulis dalam bentuk Allahuakbar, sekejap bateri sepuluh habis pula. Aduh. Okay. Dia tulis dalam bentuk C2H5. Tapi bila saya buka C2H5 tu, saya lukis dalam bentuk cabang, kita akan nampak sebenarnya karbon ni bersambung kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia bersambung. Jadi dia bukanlah kumpulan etil di situ. Jadi ini adalah heksana. Okey, ini adalah heksana. Okey, sekarang dah pukul 9.58. Adakah kamu nak cikgu sambung nombor alkena ataupun nak stop sampai latihan 10? Saya macam tak puas cikgu. Saya macam nak lagi. Entahlah, tak tahu orang lain. Saya okey. Yang lain, kot ada dating dengan girlfriend ke kan? Marah girlfriend dia tunggu tak habis-habis kelas kimia. Cikgu, saya nak tanya. Saya buat Kenapa sendiri yang- dulu cikgu. Sekejap. Okey, yang nak buat sendiri memang cikgu ada suruh kamu nak buat sendiri. Dekat latihan 10 memang cikgu nak suruh kamu buat sendiri. Okey, ni baru latihan 8. Alright, siapa yang Iman nak tanya apa tadi? Yang dekat soalan terakhir kita tadi tu, kan yang soalan 1 sampai 5 kan kita ada letak 1, 2 atau 3 kan. Tapi kenapa yang untuk soalan terakhir tu kita terus letak heksana? Sebab dia tak ada kumpulan penukar ganti pun dekat situ. Yang ini bukan kumpulan penukar ganti, dia rantai karbon panjang. Baik. Okay. Okay, latihan cikgu tunjuk yang 9. Yang 9 ni cikgu nak tunjuk sebab kalau kita tengok dia ada 2 kumpulan metil, 2 kumpulan alkil. Okay. So sekarang kita tengok dekat latihan 9. Okay, dia suruh kita namakan seperti yang berikut. Tapi dekat 9.1 dia ada CH3, CH3 2. Betul tak? Metil tu ada 2.
So karbon panjang 1, 2, 3, 4. Okay, 3, 4. Kalau kita terbalik kira dari belakang, nanti metil tu jadi karbon yang ketiga kan? Okay. Macam mana kita nak tulis ni cikgu? Dia ada 2 pula kumpulan metil. Okay. Macam mana nak buat? Okay, nampak tak? Dekat atas nota kamu tu, sebelah kanan nota, ada dia buat yang ini. Okay. So, kalaulah kumpulan alkil tu dia ada 2, kita kena letak nama dia D. Kalau 3, tri lah, tri, tetra. Kalau 4, tetra. Okay, so itu kenapa, sebab itulah dia bagi nota dekat situ. So, kalau kumpulan alkil tu ada 2, kita kena letak nama dia di. Kalau 3, tri. Kalau 4, tetra. Okay, so sekarang kita nak tengok kalau contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama ini, dia ada 2 kan? So, first mesti tulis 2 tu dekat karbon yang keberapa? So, 2 tu dekat karbon yang kedua. Jadi, tulislah dia 2, 2 dash dimetil. Dimetil, so ada 4 karbon butana. 2, 2 dimetil butana. Boleh tak? Faham tak? Cikgu, sorry, boleh ulang tak sekali lagi? Yang bahan daripada mana? Daripada kumpulan ni ke? Alkil ni ke? Yang latihan 9, 1 Roman tu. Yang tu. Okey. Kejap. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey. So, cikgu ulang lagi sekali. Okey. So, cikgu ulang. Okey, kalau kita lihat dekat latihan 9 1 Roman ni, kalau kita perasan kan, karbon terpanjang dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey. So, karbon terpanjang ada 4. Tapi kita nampak ada kumpulan metil. 1, 2. So, tadi kita buat latihan, contoh ada 1 je kumpulan metil. Kalau 1 tak ada masalah, kita tulis je macam biasa kan? Kalau 2, kita kena tulis nama dia. Okey, 2,2. Okey, 2,2 tu apa? 2,2 tu menunjukkan kedua-dua kumpulan metil ni duduk dekat karbon yang kedua. Okey, dua-dua kumpulan metil ni kedudukan dia pada karbon yang kedua. Kemudian kita dash. Okey, disebabkan metil ni ada 2, so kita kena letak di. Okay, dimetil. Kemudian barulah kita ambil nama dia. Okay, nama dia iaitu butana. Kenapa di cikgu? Okay, cuba kamu tengok dekat nota di bahagian kanan nota kamu tu, muka tepi latihan 9 tu, ada nota ini. Okay, so dia kata dekat sini, okay, kumpulan alkil ni kalau 2, kita kena letak di dekat depan dia. Kalau 2 kloro, dikloro. Kalau 3 kloro, trikloro. Kalau 4 kloro, tetrakloro. That's why dekat nombor 1 ni nama dia dimetil. Okay, faham tak? Faham. Faham Okay, Fatin baru join ke Fatin? Okay. Okay, so kejap. Okay, sekarang cikgu nak kamu buat nombor 2 dan nombor 3. Okay, buat nombor 2 dan nombor 3. Sekejap lagi cikgu akan tanya soalan. Cikgu tanya seorang-seorang apa nama dia.
Nafis ada ke malam ni? Nafis Hazamul ada tak? Tak ada kan? Okay, tak ada. Ramai juga kehadiran kamu malam Alif Nazmi memang dia ada masalah internet Saya tak pasti sebab kelas harian biasa mulai minggu ni dia masuk. Tapi semalam dia tak Dia masuk masuk kan setiap kelas kelas. kimia saya. Saya tak ingat, maaf. Tak apa. Okay. Kalau kamu tak dapat join kelas online tu sebab masalah internet, tak apa. Inform je cikgu. Cikgu memang akan bagi juga link record video tu supaya yang ada masalah tu dia boleh tengok kemudian kan. Okay, so yang kedua, apa nama yang kedua? Apa nama yang kedua? Tak pastilah cikgu. Rasa macam Cikgu salah. nak cuba Okay, boleh Razi. Kita bagi Razi cuba dulu. 1,2 diklorobutana. Okay, good. Iman yang tak pasti tu jawapan apa? Sama macam Razi. Cuba confident sikit Iman. Tengok Razi, confident je. Salah ke betul nombor 2 kan? Okay. Yang ketiga cikgu nak Anas. Mana Anas? Ada Anas, apa jawapan dia Anas? 2, Okay, 2. 4, Mhm. fluorobutana. Fluorobutana. Ya, difluoro. Difluoro. Sekejap, hadap. Difluorobutana. Okay, difluorobutana. Okay, sebutan dia difluorobutana. Okay, betul tak kelas? Cikgu, saya buat yang ni 1, bukan 3. bukan kena paling kecil. Karbon terendah. So karbon terendah 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan dapat apa? 1, 3 trifluorobutana. Ni mana lagi satu pula jadi try ni? Try ke die? Die. Difluorobutana. Okey, jadi kita pilih jawapan yang kedua. Jawapan Anas ni dekat sini je yang dia salah. Okey Anas, mesti kita kena tengok. Jangan terus mula dari depan. Boleh mula dari belakang juga. Tapi kita kena tengok karbon yang terendah. Okey. Soalan, so kamu dah pandai sebenarnya ni. Okey, so latihan 10 ni cikgu nak kamu buat sendiri. Allahu Akbar. Conteng pula. Okey, soalan latihan 10 ni cikgu nak kamu buat sendiri. Okey, dia suruh kamu lukiskan formula struktur. Okey, dia bagi ada 6 soalan. Okey, ada 6 soalan iaitu 2 metil butana, 2 kloropropana, 1, 2 dibromopropana, 2, 3 dimetil butana, 1, 3 diklorobutana dan yang keempat 1, 1, 1, 1 tetraklorometana. Okey, so ini adalah homework kamu. Cikgu, nombor yang di hadapan tu menunjukkan kedudukan dia kan? Ya, betul. Okey. Okey. Okey, ada soalan nak tanya tak? Okay, so cikgu rasa kita stop sampai sini dahulu. Hari Isnin depan kita akan sambung dengan muka surat 98 modul Okay, modul muka surat 98 kita akan sambung pula untuk alkena. Kita akan sambung dengan alkena dan seterusnya sampai asid karboksilik. So tugasan kamu siapkan latihan 10, buat je, nanti cikgu akan bincangkan. Okay, cikgu akan bincang. Ataupun cikgu akan share jawapan. Kamu semak, sekiranya ada persoalan, kamu boleh tanya dalam kelas hari Isnin nanti. Okay. Ada soalan nak tanya tak setakat ni? Cikgu, ester memang dipinggirkan cikgu? Ester untuk silibus KSSM ni, dia hanya memadai kamu tahu formula AM dengan kumpulan berfungsi sahaja.
untuk ester. Tapi saya tak tengok lagi yang belakang-belakang kod ada penyediaan ester semua. Dalam silibus KBSM, dia orang belajar details untuk ester, penamaan semua dia belajar. Tapi untuk KSSM, ada ester. Sekejap. Ester dalam tajuk selepas ini. Ester ada. Tapi dalam dia tajuk yang 2.3. Okay, dalam 2.3 yang kita nak bincang tentang tindak balas kimia dia. Tak tahu kenapa dia asingkan. Sepatutnya dia sekalikan je dalam sifat kimia ni. Tapi tak ada. Dia masukkan dalam 2.3. Dia tak masukkan sekali dengan siri homolog yang lain. Maknanya kita akan belajar lah nanti ester ni. Mungkin ester ni sebab dia gabungan daripada alkohol dengan asid karboksilik. That's why dia asingkan jauh ke belakang. Cikgu, Ya? saya ada soalan. Okay. Yang latihan 8 tu, soalan nombor 6, kan Sekejap. Cikgu buka dulu latihan 8. Soalan nombor 6. Okey, kenapa dia tak dikira etil? Sebab dia rantai karbon. Okay, macam ni yang cikgu lukis dia apa nama? Rantai panjang ni kan cikgu buka yang etil tu, cikgu buka. Bila cikgu buka sebenarnya etil tu bukan kumpulan etil tapi dia masih lagi dalam karbon panjang. Rantai karbon panjang macam ni. Jadi kita kena kira dululah. Kita kena kira dulu rantai karbon panjang. Bila kita nak buat penamaan, kita kena cari dulu rantai karbon panjang tu. Okey. Okay. Soalan lain? Cikgu, Tak ada Ya. soalan dah. Okay, tak ada soalan? Okay. cikgu kalau macam tu je nak tahu dia, bila nak tahu dia etil? Bila nak tahu dia etil? Kalau dia duduk dekat karbon tengah. Contoh macam ni kan, macam soalan 6 ni, tiba-tiba etil tu duduk dekat sini. CH2, CH3. So dah sasah lah ini adalah kumpulan etil. Sebab bila kita sambung, kalau contoh kita buat rantai panjang dia 1, 2, 3, 4. Dia akan jadi rantai 4 je kan? Dia jadi 4 rantai. So kalau dia duduk kat hujung, kalau etil tu duduk dekat karbon hujung, biasanya itu bukan kumpulan etil. Itu masih lagi rantai karbon panjang. Okey, terima kasih. Okay. Kalau tak ada soalan, cikgu stop kelas kita pada malam ni, pada setakat ini. Okay, kita jumpa lagi pada hari Isnin depan waktu PDPR. Okay, so kehadiran malam ni saya ambil sebagai rekod sahajalah. Saya tak ada key in dalam mana-mana laporan saya. Okay. So bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Selamat Terima kasih. malam. Terima kasih, Cik. Terima kasih cikgu.